Cucu-cucu tak dapat lari, nenek tua banyak sakti. Sekarang nenek nak cari ganti, siapa kena dia yang jadi. Dapat! Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel guys. Macam yang korang dah dengar tadi, malam ni aku nak berkongsi dengan korang kisah berkenaan dengan lagu Nenek-Nenek Si Bongkok 3. Pada korang yang lahir pada tahun 90-an, itu adalah lagu permainan tradisional. Tak adalah tradisional sangat, tetapi sejak turun-temurun, lagu itulah yang sering kali kita nyanyikan sewaktu kita main permainan Nenek-Nenek Si Bongkok 3 ni. So nanti aku akan terangkan macam mana permainan dia. Tetapi malam ni guys, aku nak buat macam mana permulaan Zaf Channel dulu. Aku akan bercerita dengan penuh emosi. Maksud dia aku nak buat malam ni dia lebih menyeramkan berbanding biasa. Aku akan try lah. So aku nak korang baca ayat pelindung terlebih dahulu, sebab aku dapat terima bermacam-macam gangguan, especially dekat aku sendiri sepanjang aku buat kisah seram. So aku tak nak apa-apa terjadi dekat kesayangan aku. Amboi, geli pula. So tanpa lengah masa, jom guys, kita teruskan dalam Malam Anchor. Apabila aku bercakap ataupun aku mengatakan bahawa ada sesetengah lagu yang kita rasa tidak senang ataupun tidak selesa apabila kita mendengar lagu tu, especially lagu-lagu yang melibatkan permainan lama-lama ataupun yang melibatkan unsur-unsur tradisional, terutamanya lagu-lagu yang berkait dengan apa-apa ritual ataupun yang membawa semangat-semangat yang kita percaya lagu ni ada aura dia yang tersendiri. Salah satu contoh aku boleh cakap adalah lagu Ulik Mayang. Ulik Mayang tu pun ada sejarah, ada cerita di sebalik maksud setiap bibit-bibit cerita lagu tu. Dan tidak asing juga kepada budak-budak asrama, lagu Cindai Siti Nurhaliza buat yang punyalah sedap pun turut dikatakan membawa unsur-unsur mistik. Tetapi malam ni aku nak berkongsi dengan korang kisah di sebalik lagu Nenek-Nenek Si Bongkok 3. Macam yang kita tahu, pada budak-budak yang umur 90-an, permainan ni seringkali kita main petang-petang bersama kawan-kawan kita, dan ia tak adalah mendatangkan apa-apa keseraman. Even aku sendiri pun, aku sebagai kanak-kanak pun tidak merasakan benda ni seram ataupun ada unsur-unsur mistik terhadap lagu Nenek-Nenek Si Bongkok 3 ni. Tetapi sebelum aku pergi lebih jauh, kepada budak-budak baru, ada kemungkinan yang tak tahu apa itu permainan ataupun lagu Nenek-Nenek Si Bongkok 3. Banyak pula aku sebut. Maaf aku terpaksa sebut banyak kali Nenek-Nenek Si Bongkok 3 tu. Walaupun seram gak lah. So permainan ni selalunya kita akan main dalam kelompok yang ramai lah, bersama kawan-kawan yang contohnya dalam 10 orang. So permainan ni lebih kurang 10 orang, dan di antara 10 orang tu, seorang akan ditugaskan menjadi nenek kebayan. Jadi sesiapa yang terpilih untuk menjadi nenek kebayan akan ditutup mata ataupun dia akan tutup mata, dan lagi 9 orang akan berpegangan tangan membuat satu bulatan. So nenek kebayan tu, siapa yang jadi nenek kebayan akan duduk di tengah-tengah, dan kita akan mula menyanyi lagu tu. So sambil menyanyi kita akan berpusing lah mengelilingi orang yang menjadi nenek kebayan. Jadi sambil bermain tu kita akan menyanyi lah. Nenek-nenek si bongkok 3, siang berjaga malam mengantuk. Sekejap, macam salah pula lirik dia. Sekejap. So sambil bermain tu kita akan menyanyi Nenek-nenek si bongkok 3, siang mengantuk malam berjaga, mencari cucu di mana ada. Nenekku kawin dengan anak raja.
So apabila selesai sahaja, habis sahaja lagu tu dinyanyikan, 9 orang ni tadi akan lepas tangan dan duduk diam. Sementara orang yang menjadi nenek kebayan ni dalam keadaan mata ditutup akan mula mencari cucu-cucu dia yang 9 orang ni. Dan sesiapa sahaja yang dia dapat pegang, dia haruslah meneka nama orang tu. Dan kalau betul, akan tukar orang. Orang yang kalah tu akan ganti menjadi nenek kebayan pula. So lebih kurang macam itulah cara permainan dia. Tetapi baru-baru ni aku dengar bahawa ada maksud yang tersirat yang berunsurkan agak misteri. Tetapi aku bagi tahu awal-awal, ini adalah aku dapat daripada seseorang. Okey, fakta ni aku tak tahulah betul ataupun tidak. So aku harap korang anggaplah ini hanyalah sekadar cerita. So jom aku bagi tahu maksud di setiap lirik lagu Nenek-Nenek Si Bongkok 3 ni guys. Lagu ni dikatakan bahawa dia berkait dengan unsur mistik. Dikatakan bahawa lagu ni membawa maksud tentang saka nenek kebayan. So apa itu saka nenek kebayan? Saka nenek kebayan ni adalah pendamping. Seperti yang kita tahu, saka sejak turun-temurun dia perlukan seseorang untuk dia damping. So dikatakan bahawa lagu ni berkait rapat dengan saka nenek kebayan. Kalau kita tengok lirik pertama lagu Nenek-Nenek Si Bongkok 3 ni, yang apabila dinyanyikan, Nenek-nenek si bongkok 3, siang mengantuk, malam berjaga. Kenapa siang mengantuk, malam berjaga? Dikatakan bahawa orang yang didampingi oleh saka nenek kebayan ni akan mengalami beberapa masalah ataupun petanda bahawa seseorang tu telah didampingi oleh saka nenek kebayan. Dikatakan bahawa mangsa akan mengalami kesukaran untuk tidur pada waktu malam, akan sering kali mimpi buruk ataupun mendapat beberapa gangguan sewaktu nak tidur pada waktu malam. Tetapi pada waktu siang, dia akan mula rasa malas sewaktu, tak kisahlah apa-apa, contoh di tempat kerja ataupun di rumah. Dia akan rasa berat ataupun mengantuk pada siang hari. Dan ini dikatakan bahawa saka nenek kebayan tu telah mendampingi seseorang. So macam mana pula dengan lirik kedua? Lirik kedua yang membawa maksud mencari cucu di mana ada, nenekku kahwin dengan anak raja. mencari cucu di mana ada. Saka nenek kebayan ni apabila tuan dia telah meninggal dunia ataupun buang saka nenek kebayan ni, saka ni akan mula mencari tuan baru. Dikatakan cucu tu melambangkan tuan yang baru. Dan kenapa pula nenek kahwin dengan anak raja? Sebab saka nenek kebayan ni, orang yang terkena akan mengalami masalah apabila ingin menjalinkan sesebuah hubungan. Bermaksud, katalah seseorang lelaki telah didampingi oleh saka nenek kebayan, apabila dalam proses pencintaan ataupun ingin mengenali seseorang, dia akan seringkali berasa panas baran, dia akan seringkali mengalami pergaduhan yang teruk, selisih faham. Dan apabila orang yang dah berkahwin pula, orang yang memiliki saka nenek kebayan ni ingin dilayan seperti raja, tidak boleh dibantah apa sahaja yang dia cakap. Aku boleh cakap kalau selisih faham sikit je, kita akan cepat bergaduh, kita akan cepat marah, kita akan cepat memberontak. Kelakuan kita akan macam tu. Sebab saka nenek kebayan ni adalah saka yang kau kena jaga dia seperti raja, kau kena layan dia seperti raja. Lagi-lagi pula saka nenek kebayan ni dikatakan saka yang agak kuat dan susah untuk ilmu perubatan ataupun ustaz ingin membuang saka ni
Sebab itulah pada lirik yang seterusnya, Cucu-cucu tak dapat lari, nenek tua banyak sakti. cucu-cucu tak dapat lari. Tak dapat lari daripada apa? Daripada polis. Bukan guys, daripada saka nenek kebayan. Dikatakan bahawa apabila seseorang yang dah didampingi ni pergi berubat, saka nenek kebayan ni ada banyak muslihat. Sebab itulah lirik dia, nenek tua banyak sakti. Dia akan menipu pusat perubatan ni ataupun ustaz ni yang ingin menghalau ataupun membuang saka ni. Dia akan mula berjanji yang dia akan keluar, yang dia tidak akan mengganggu. Dan apabila dia keluar, tidak mustahil untuk saka ni datang balik untuk berdamping dengan tuan dia. Sebab itulah dikatakan banyak sakti. Dia banyak muslihat dia. Dia banyak tipu helah dia. Dan cucu tak dapat lari sebab saka ni akan senantiasa ingin mendampingi apabila dia dah suka terhadap seseorang tu. Dan apabila seseorang tu telah menjadi tuan kepada saka ni, dia tidak akan sesekali lepaskan korang. So memang aku yang dengar pun, apabila info yang aku dapat ni dia memberi maksud, aku terus jadi seram. Sebab aku tak sangka yang, aku tak tahulah cerita ni betul ke tak. Tetapi apabila telah dirungkaikan, setiap lirik menjadi kaitan dengan kisah saka nenek kebayan ni, aku jadi seram pula. Aku rasa kalau sekarang memang tak lah. Selepas aku tahu ni memang tak lah aku nak main. Especially pada waktu petang dah nak maghrib tu kan. Aku akan cuba elakkan lah. Bukanlah nak mengatakan bahawa aku percaya, tetapi kita lebih elok hindarkan ataupun kita lebih elok jauhkan sesuatu yang boleh memudaratkan kita. Kita tak tahu guys. So boleh jadi itulah maksud yang dikatakan mempunyai unsur-unsur mistik ataupun misteri. Wallahu alam, aku tak tahu sama ada saka nenek kebayan tu betul-betul diamalkan ataupun wujud di kalangan masyarakat, especially masyarakat Melayu kita pada zaman sekarang ataupun pada zaman dulu. Tetapi itulah serba sedikit rumusan tentang setiap lirik lagu permainan nenek-nenek si bongkok tiga. Tetapi apa yang aku nak korang ingat, tidak kisahlah sama ada saka ni betul ke tidak. Adakah betul lagu nenek-nenek si bongkok tiga ni ada aura dia yang tersendiri, ataupun sesiapa yang menyanyikan lagu ni berkemungkinan besar akan mengalami gangguan. Kita kenalah yakin bahawa tiada makhluk yang dapat melawan perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada makhluk yang lebih berkuasa selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang maha berkuasa. Jadi tidak kisahlah apa sahaja jenis gangguan yang kita dapat, kita kena senantiasa minta perlindungan daripada Allah. Dan kita tidak boleh lalai ataupun termakan hasutan daripada syaitan dan iblis yang sentiasa seringkali ingin menyesatkan kita. So itu saja yang aku nak berkongsi dengan korang berkenaan lagu nenek-nenek si bongkok tiga. Apa pendapat korang? Adakah permainan ni masih lagi dimainkan pada zaman sekarang oleh budak-budak sekarang? Ada ke ibu bapa yang masih tengok anak-anak dia pada waktu petang masih lagi bermain permainan ni? Kongsikan pendapat korang dan komen korang kat bawah. Thank you so much guys. Aku harap korang terhibur dengan Malam Anchor yang daripada dulu aku buat. Dan thank you so much for your support. InsyaAllah kita jumpa lagi. Stay safe, stay healthy guys. Ingat, ini hanyalah sekadar hiburan. Jangan taksub guys. So kita jumpa lagi dalam Malam Anchor yang seterusnya. Malam